Ia akan memberikan kemudahan penempatan yang lengkap dengan bekalan air, elektrik dan jalan perhubungan kepada sejumlah penerima manfaat berjumlah 145 buah keluarga kesemuanya. Oleh yang demikian, pembangunan kawasan luar bandar yang meliputi penyediaan penempatan, kemudahan prasarana serta bekalan utiliti masih boleh dilaksanakan walaupun tanpa kewujudan LKW di kawasan genangan. Isu pemantauan projek itu ada Ketua dan ahli yang berhormat. Bagi menjawab pertanyaan yang berhormat Farid Sulo, Kementerian bekerjasama dan membuat penyelarasan dengan pelbagai pihak di peringkat negeri dalam pelaksanaan dan pemantauan projek. Setiap pejabat pelaksanaan dan pemantauan projek-projek di lapangan. Antaranya adalah seperti Jabatan Kerja Raya JKR, pejabat dan jabatan pembangunan persekutuan, pejabat-pejabat residen, pejabat-pejabat daerah dan sebagainya. Ya, Muhammad Menteri, panjang lagi. 10 minit lagi. Okey. Walau bagaimanapun, pada tahun 2009, Kementerian telah menubuhkan 10 pejabat cawangan di negeri-negeri yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memantau pelaksanaan projek-projek di negeri. Pejabat-pejabat cawangan negeri ini terletak di setiap ibu negeri di Sarawak dan Sabah, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Perak. Untuk pemantauan di negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang, 1 pejabat cawangan beroperasi di Alor, manakala 1 pejabat cawangan beroperasi di Seremban untuk pemantauan bagi Melaka dan Negeri Sembilan. Pemantauan di Selangor pula dibuat dari ibu pejabat kementerian di Putrajaya. Kesemua pejabat cawangan ini pula diselia dan dikawal oleh bagian pembangunan dan pemantauan projek yang ibu pejabat di Putrajaya. Setiap pejabat cawangan negeri kementerian ini dikepalai oleh seorang pengarah dengan dibantu oleh kumpulan pegawai dan kaki tangan pemantau, unit teknikal dan unit sokongan. Setiap pegawai dan kaki tangan PCN ini
membentuk satu flying squad yang bergerak ke setiap lokasi untuk memantau pelaksanaan projek yang dibuat. Pejabat-pejabat cawangan negeri ini bertindak sebagai early warning system bagi pihak kementerian dengan memantau dan mengenal pasti sebarang isu yang timbul dalam pelaksanaan projek-projek kementerian di lapangan. Mereka bekerjasama rapat dengan agensi dan jabatan pelaksana lain di negeri, dan setiap laporan isu akan dipanjangkan kepada ibu pejabat untuk tindakan dan nasihat. Namun kementerian ini berharap agar semua ahli-ahli yang berhormat dapat turut membantu dalam pemantauan projek-projek kementerian di kawasan ahli-ahli yang berhormat. Kementerian berpaut pada realiti di mana pegawai-pegawai di pejabat cawangan negeri tidak dapat berada di setiap tempat pada satu-satu masa. Bakri bangun. Okey, tak apalah. Okey, saya tak ada masa sebab ada Tak sikit. saya habis. Ya, Bagi negeri-negeri yang besar seperti, terima kasih, duduk. terutama sekali bagi negeri-negeri besar yang seperti Sabah, Sarawak dan Pahang, jalinan kerjasama dengan pihak-pihak lain amatlah penting dan diharapkan. Proses penyelarasan dengan agensi dan jabatan lain juga akan dimantapkan dari masa ke semasa. Tuan Yang Dipertua, isu JKK dia akan ya. Tuan Yang Dipertua, turut diutarakan adalah isu berkaitan jabatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung persekutuan JKKP dan JKKK. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian sedang mengkaji semula dan memperhalusi aspek pengurusan dan pemantauan JKK serta JKP, bertujuan untuk memperkasa dan memantapkan kredibiliti institusi JKK dan JKKP sebagai nadi utama serta tulang belakang kemajuan kampung. Inisiatif ini adalah selaras dengan matlamat kerajaan melalui National Blue Ocean Strategy, transforming JKK into rural transformation agent. Beberapa usaha pengukuhan telah dilaksanakan melalui siri perbincangan dalaman, bengkel, sumangsaran dan mesyuarat bersama agensi-agensi kementerian, setiausaha kerajaan negeri, unit pelarasan
pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, pejabat daerah, JKKK serta JKKP. Antaranya adalah seminar transformasi desa bersama penghulu serta pengawal Semenanjung Malaysia yang telah diadakan pada 9 hingga 11 Jun tahun 2013 bagi tujuan mendapatkan input dan cadangan pengukuhan institusi JKK dan JKKP di peringkat akar umbi. Segala input, show dan maklum balas daripada sesi-sesi ini sedang diperhalusi di peringkat kementerian, khususnya yang merangkumi aspek kriteria pemilihan, keadaan, kaedah pelantikan, struktur pemantauan, sistem penggradean, pengiktirafan, penjenamaan semula, kursus wajib yang dihadiri oleh JKK dan JKKP. Penetapan key performance indikator KPI serta penetapan hak umur dan kelayakan JKK dan JKKP. Keras cadangan bagi mengupayakan institusi JKK dan JKKP ini masih dalam peringkat awal penyediaan dan dijadwalkan akan dapat disempurnakan sebelum akhir 31 Disember tahun 2013 ini. Seterusnya akan digunakan pakai ke atas JKK dan JKKP di seluruh negara. Isu pembinaan maktab rendah sains Mara dan giat Mara. Tuan Ini Petua, beberapa ahli yang berhormat telah meminta supaya maktab rendah sains Mara atau MRSM dan giat Mara dibangunkan di kawasan mereka. Berkenaan pusat giat Mara yang berhormat Merbok memohon supaya dibangunkan sebuah pusat giat Mara di kawasan beliau untuk makluman yang berhormat, memang telah sedia ada minimum sebuah giat Mara di semua kawasan parlimen di negara. Terdapat 15 giat Mara di negeri Kedah sahaja. Masuk pusat giat Mara di Pekan Bedong di kawasan yang berhormat di Parlimen Merbok.
Gidong. Okey. Di Pekan Gidong. Jumlah giat mara di seluruh negara pula ialah sebanyak 231 buah. Pihak giat mara tidak ada perancangan untuk menambah pusat-pusat baru, tetapi sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemudahan di pusat-pusat yang sedia ada. Dengan pembukaan MRSM sentakan tahun ini, jumlah MRSM telah meningkatkan kepada 49 buah. Kesemua MRSM boleh menampung lebih kurang 40,000 pelajar pada satu masa. Kapasiti yang besar ini sudah mampu untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk meneruskan pelajaran mereka. 4 buah MRSM dalam pembinaan ialah MRSM Arau di Perlis, MRSM Kuala Kangsa di Perak, MRSM Sungai Besar di Selangor, dan MRSM Sempurna di Sabah. Mara juga telah memohon untuk membina 2 buah lagi MRSM, yaitu di Dungun dan di Kuala Pilah. MRSM Bentong tidak ditutup, tetapi masih beroperasi sementara di MRSM Tun Abdul Razak Pekan. Kerja baik pulih masih dijalankan di MRSM Bentong, bukan Betong, dan akan beroperasi semula sebaik selesai. Mara akan terus mengkaji keperluan menambah bilangan MRSM seperti di Sik, Temeloh atau Bagan Serai, tertakluk kepada kelulusan dan peruntukan kewangan yang mencukupi. Ini harapan untuk yang berhormat Sik. Isu kumpulan miskin Tegal. Tuan Ini Pertua turut dibangkitkan oleh yang berhormat Kenawit, Jerlun dan Tasik Gelugo adalah isu berkaitan kumpulan miskin Tegal dan program-program bantuan yang berkaitan. Kemiskinan merupakan satu fenomena yang dinamik. Oleh yang demikian, pendaftaran rakyat miskin dan miskin Tegal dibuat secara berterusan melalui proses pendaftaran terbuka di bawah sistem IKASE yang dikawal selia oleh unit pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk makluman yang ahli-ahli yang berhormat
maklumat melalui proses pendaftaran terbuka ini, senarai keluarga miskin dan miskin tegak akan diverifikasi kelayakannya sebelum dimasukkan ke dalam pangkalan data IKC. Proses verifikasi ini dilaksanakan oleh pegawai perangkaan dan ianya dibuat mengikut metodologi bancian yang standar bagi mengekalkan konsistensi maklumat dan memastikan telusan serta keadilan kepada kumpulan asal miskin dan miskin tiga yang layak dan memerlukan bantuan. Selain itu, proses ini akan juga melibatkan fokus group kemiskinan daerah dan negeri yang dianggotoi oleh pegawai agensi kerajaan dan pemimpin tempatan. Penjelasan Tasik Glogo yang buat soalan. Tasik Glogo lah. Ada dua yang bangun. Saya kebetulan saya tanya soalan itu Tuan Speaker. Ya, sudah. Yang pertama sekali saya nak dapatkan penjelasan daripada yang Menteri berapa kalikah ataupun dalam tempoh masa lama mana setiap semakan semula terhadap senarai IKC itu dibuat, karena kita nak tahu juga ada senarai yang mungkin telah terkeluar daripada syarat-syarat IKC, dan adakah penerima ataupun penama-penama dalam senarai IKC lebih berkecenderungan untuk terus berkekalan di dalam senarai tersebut. Jadi kalau terus berkekalan, maknanya itu akan merugikan ataupun menunjukkan kita tidak berjaya. Itu satu hal. Yang kedua, apakah semua pihak mesti merujuk kepada senarai IKC untuk menyampaikan bantuan? Sebab selama ini bila kita tengok penerima IKC ini seolah-olah dilayan seperti anak emas, di mana semua agensi-agensi yang nak salurkan bantuan merujuk pada senarai IKC. Jadi ada juga penama yang belum tersenarai dalam IKC tidak dipedulikan oleh mana-mana pihak. Jadi saya rasa senarai IKC ini perlu direview balik dari segi operasinya dan juga dari segi
uh, keboleh terimaannya, kerana dia ada pro and cons. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Pandangan yang berhormat itu memang tepatlah, betul. Kerana sepatutnya perlu disemak dan diupdate dari semasa ke semasa supaya senarai itu yang betul dan yang adil kepada golongan sasaran yang miskin dan miskin juga yang perlu kita bantu. Dan apa, berapa kali saja disemakkan itu adalah dari semasa ke semasa. Jadi tunggu orang, saya habiskan ini dulu. Jadi yang telah disebut oleh yang berhormat tadi pun betul, dan memang amat disetujui, kerana bantuan ini adalah untuk membantu mereka yang miskin dan miskin juga, dan diharapkan selepas diberi bantuan mereka ini dari satu jangka masa sepatutnya terkeluar ataupun dikeluarkan dari senarai yang terlalu miskin ini, supaya yang mereka yang lain diberi peluang untuk dilibatkan ataupun dibantu seperti yang mereka sudah dibantu. Tetapi memang ada kelemahan dan kita sentiasa menambahbaikkan sistem kita, di mana kita tahu kita ada kelemahan, kita hendak betulkan supaya mereka yang sepatutnya kita bantu, kita akan bantu. Dan tapi manusia ini yang berhormat, apabila dah dapat Menteri bantuan, menghadaplah ke saya speaker. Ya, minta maaf lah. Ya. Jadi tidaklah mereka ini dengan sukarela mengatakan cukuplah saya dibantu, sebab saya dah sepatutnya terkeluar dari senarai. Dah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kalau begitu biar saya teruskan. Ya. Jadi kalau saya tak, yang saya tak menjawab, biarlah pegawai mengambil maklum, dan kita akan majukan satu jawapan secara bertulis ataupun penjelasan secara bertulis. Ya. Okey. Saya teruskan sedikit lagi, Tuan Yang Betul. Dalam konteks mengatasi pendidikan bantuan, mekanisme fokus grup dan penggunaan sepenuhnya IKC dilihat adalah
terbaik dalam mengelak pertindihan dalam pemberian bantuan. Ini adalah kerana dalam fokus grup itu terdiri daripada pegawai-pegawai daripada agensi-agensi kerajaan dan pemimpin masyarakat yang lebih memahami keperluan rakyat di kawasan mereka. Sehubungan itu, isu penerimaan bantuan yang berulang kali oleh seorang pemohon dapat diminimumkan melalui temakan data penerima bantuan dalam IKC yang boleh dicapai atau diakses oleh semua agensi pemberi bantuan. Kerajaan melalui kementerian sentiasa berusaha untuk menaikkan taraf hidup penduduk miskin Tegar di kawasan luar bandar dan sekaligus membasmi kemiskinan Tegar di luar bandar. Usaha berterusan ini dijalankan oleh kementerian menerusi program pembasmian kemiskinan di bawah skim pembangunan kesejahteraan rakyat SPKR. Di bawah SPKR, tumpuan khusus untuk memperbaiki kualiti hidup serta meningkatkan tahap kemahiran di kalangan miskin dilaksanakan melalui 3 program trust, yaitu program bantuan rumah PBR, program peningkatan pendapatan PPP, dan program latihan kemahiran dan kerjaya PLKK. Dalam konteks peningkatan taraf dan kualiti hidup golongan miskin Tegar, program bantuan rumah telah dilaksanakan di seluruh negara. Melalui program ini, kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa dan selamat serta kemudahan asas yang baik disediakan. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua juga, bagi memastikan usaha meningkatkan taraf dan kualiti hidup golongan miskin Tegar ini dipercepatkan sebanyak ringgit Malaysia 1.28 bilion. Anggaran jumlah yang begitu besar, Tuan Yang Di-Pertua, telah diperuntukkan kepada kementerian di bawah NKRA, khusus bagi pelaksanaan PBR tahun 2010 ke 2013 di seluruh negara. Dalam tempoh ini, kementerian telah berjaya menyediakan 54.431 unit rumah kepada penduduk miskin Tegar di luar bandar, iaitu 16.407 rumah bina baru dan Panjang lagi ya. tak. Kalau panjang lagi, Menteri Sumber Manusia dia sumber asli di negeri Kelantan. Okey, biarlah dia begitu. Ya. Dan 38.024 rumah yang
Sumber asli dalam kita. Sila pergi. Okey. Boleh. Tuan Yang Ada Dipertua, masa. Kementerian sedar akan keperluan penduduk luar bandar miskin dan miskin tegak yang amat memerlukan rumah, yang mana usaha memenuhi keperluan ini sedang giat dilaksanakan melalui program PBR secara berperingkat dan berterusan. Bagi menjawab soalan yang berhormat Kenawit, proses pilihan serta peserta bagi program bantuan rumah, sama ada bantuan rumah bina baru atau baik pulih, adalah melalui senarai Ketua Isi Rumah Miskin Tegak dan Miskin yang diperakukan oleh Jabatan Kuasa Fokus Group Pembasmian Kemiskinan Daerah mengikut keutamaan. Penerima bantuan juga perlu berdaftar di dalam sistem IKASE yang dikawal selia oleh Unit Pelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk makluman yang berhormat, semua penerima bantuan PBR telah dimaklumkan berhubung skop pembinaan dan naik pulih sebelum kerja-kerja dilaksanakan. Ini bagi memudahkan pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh kontraktor terpilih. Pelaksanaan bantuan PBR ini juga adalah berdasarkan kepada garis panduan program bantuan rumah yang dikeluarkan oleh kementerian. Sebagai rumusan, Tuan Yang Dipertua, tidak kira apa sahaja keputusan pilihan raya, apa saja keadaan ekonomi, dan apa saja yang berlaku, kementerian akan meneruskan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang telah dirancang. Kemudahan asas yang diperlukan oleh rakyat akan disediakan dari semasa ke semasa, dan pembangunan ekonomi dan minda insan akan turut dilaksanakan bagi membolehkan rakyat bersedia dalam kehidupan mereka. Seperti Kerajaan Barisan Nasional sentiasa peka dengan keperluan rakyat, terutama sekali di luar bandar. Itu saya maksudkan. Kerajaan menghargai sokongan masyarakat luar bandar yang terus-menerus menyokong Kerajaan Barisan Nasional. Ya, Muhammad Menteri ada Selaras itu, dua orang kementerian akan sentiasa memastikan keperluan masyarakat luar bandar tak bagi laluan dua. penuhi selaras dengan slogan rakyat didahulukan. Yang berhormat, sebuti Yang Dipertua, sebuti. Okey, yang last sekali. Sebuti dengan seputih. Sebuti. Okey. Terima kasih Datuk. Terima kasih yang
Menteri, apabila bantuan rumah panjang seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Menteri tadi, kebanyakannya apabila mereka mendapat bantuan untuk memperbaiki pulih ataupun membina baru rumah panjang, kebanyakannya pegawai di kementerian tidak tahu bahwa rumah panjang itu bukan hanya panjang. Rumah panjang itu termasuk juga rumah sebuah yang ada berdekatan dengan rumah panjang itu dikira dimasuk sekali. Kalau rumah panjang itu 20, yang satu di luar ada 5, berarti dia 25. Jadi Walaupun soalan dia ialah walaupun rumah itu pendek. walaupun pendek, Ya. kalau dia satu-satu dikira jadi rumah panjang. Ya. Ya, apabila peruntukan itu diberi untuk memperbaiki rumah, kalau rumah panjang kita bolehlah kasih kontraktor 3 bilik saja. Kalau buka rumah panjang itu dia buka yang satu lagi 4 itu rosak. Jadi inilah masalahnya di kawasan kita, di rumah-rumah panjang. Diharap Yang Mulia Menteri boleh beritahu kepada pegawai-pegawai bahwa rumah panjang itu mesti ada keadaannya yang patut dipahami oleh mereka. Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih. Ingat gulung Yang Mulia Menteri. Ini terima kasih atas saranan daripada Yang Berhormat Sibuti. Saya faham sangat sebab saya pun latarnya dari rumah panjang. Jadi memang betul apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat Sibuti. Jadi Tuan ini betul, saya tak bagi. Ya. Tuan ini betul, saya ingin menjunjung titah yang di Pertuan Agong, dan saya